Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, maka nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian berkitab yang setiap hari Selasa kedua anjuran surah Jumaat An-Naim section 5 Wangsa Maju, yang mana kita pause sejenak selepas daripada 8 Ogos tahun yang lalu kerana memberi laluan untuk menjawab soalan yang dihantar kepada pihak surau yang bertanya tentang adakah aliran Wahabi merupakan aliran yang sesat. Jadi seingat saya sudah 3 pembentangan kita terangkan tentang isu Wahabi. Jadi mungkin sampai masanya untuk kita kembali membuka kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jur hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam kuliah pada bulan Ogos yang lalu kita telah selesai menerangkan apakah dalil-dalil yang menjadi sandaran terhadap amalan yang disebut sebagai haul. Mungkin sebahagian pernah dengar haul Tok Kenali, haul Tok Kupalu, haul Syekh Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahmatullah alaihim ajma'in. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita yang lalu bahawa amalan haul ini berpayung kepada dalil umum menziarahi kubur pada masa tertentu dan menceritakan kebaikan si mati untuk memberi satu panduan ketetapan hati kepada orang yang mendengar. Antara yang jelas tentang menziarahi kubur pada setiap tahun ini iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala daripada Al-Waqidi radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhudin fi kulli haulin. Adalah Nabi SAW sentiasa bagi dia itu menziarahi orang-orang Islam yang mati syahid dalam peperangan Uhud
pada setiap tahun. Mana annual, Nabi SAW akan pergi ziarah kepada orang mati syahid dalam peperangan Uhud. Padahal makbarah, perkuburan yang hampir dengan baginda SAW adalah di Baqi'. Kenapa susah-susah pergi ke Uhud setahun sekali? Jadi ini menunjukkan masyru'iyah, kebolehan, bahkan mungkin kita katakan kesunnahan untuk mengingati orang yang mati ini. Ada kalanya itu setahun sekali menziarahi dan berdoa. Wa idza balagha asy-sya'ba rafa'a sautahu fayaqulu. Apabila Nabi SAW sampai ke lembah yang dijadikan perkuburan Uhud itu, lalu baginda menyebut dengan suara yang nyaring, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nabi SAW memberi salam kepada syuhada Uhud, dan ini menunjukkan bahawa hubungan orang yang hidup tidak terputus secara total dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalau tidak ada makna kita bagi salam. Kalau kita katakan orang mati, dia dah tak dengar, dia dah tak boleh buat apa-apa, dia dah jadi debu, dia dah jadi sebagainya. Tidak. Apabila disunahkan oleh Nabi SAW, bahkan baginda melakukan, pastilah ini bukan suatu yang sia-sia. Memberi salam kepada orang yang telah meninggal dunia. Summa Abu Bakrin radhiyallahu anhu kula haulin yaf'alu misla zalika. Kemudian setelah kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengamalkan haul ini, dengan arti kata berziarah setahun sekali ini. Summa Umar bin Khattab, kemudian diikuti amalan itu oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Summa Utsman radhiyallahu anhumah, kemudian juga diikuti amalan ini oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita yang lalu, sambutan haul dengan arti kata menziarahi kubur, mendoakan kebaikan buat ahli kubur, menceritakan kepada orang yang hidup apakah sikap-sikap yang baik yang ada pada tokoh yang meninggal dunia itu, kesungguhan dia, perjuangan dia, jihad dia dan sebagainya, untuk menjadi contoh teladan, adalah satu perkara yang masyru', yang dibenarkan dalam syarak. Sekarang kita pergi ke muka surat 219, iaitu subtopik berkaitan tentang bacaan tahlil. Ada orang selalu tak suka dengan aktiviti tahlil, bahkan menuduh katanya amalan tahlil ni daripada amalan orang Hindu, kata dia. Tak tahulah, orang surau jemaah Naim biasa terserempak ke Hindu bertahlil. Kata daripada amalan Hindu, Hindu masa maju ada bertahlil ke? Kita tahu bertahlil ni orang Islam. Bertahlil ini kan amalan menyebut la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan juga bacaan Al-Quran. Inilah yang diamalkan dalam majlis yang dipanggil majlis tahlil. Memang majlis dipanggil tahlil, tapi bukan tahlil saja. Ada salawat, ada istighfar, ada baca ayat kursi, dan sebagainya. Jadi ini adalah terpayung dengan suruhan yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya memperbanyakkan zikrullah, dan oleh itu mendapat ganjaran yang banyak seperti yang sebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Golongan yang inti kepada majlis-majlis zikir dan tahlil ini, mereka biasanya mengidolakan seorang tokoh ulama kurun ke-8 Hijrah, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Maka Ustaz Muhaddir membawa pendirian Ibn Taymiyah dalam isu ini. Moga-moga kod-kodlah sebahagian daripada mereka itu mahu membuka fikiran dan berlapang dada dengan amalan yang selama ini mereka tidak suka. Dalam majlis tahlil, para jemaah yang hadir selalunya akan membaca surah Yasin. Jadi membaca surah Yasin ini untuk orang mati itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iqra'u limautakum Yasin. Bacalah untuk orang-orang mati di kalangan kamu tu surah Yasin. Memang tidak dinafikan
Mautakum di situ boleh bererti orang yang hampir mati. Sebagaimana surah Nabi SAW untuk mentalkinkan kalimah la ilaha illallah kepada mauta, yakni orang yang hampir mati. Tetapi memaknakan mautakum dengan orang yang hampir meninggal dunia tidak menafikan bahawa makna asal daripada mauta ialah orang yang telah mati. Maknanya dua-dua, ya. Orang yang hampir meninggal dunia, kita bacakan surah Yasin kepada dia, dan orang yang telah meninggal dunia juga berdasarkan hadis tersebut sunat kita membacakan surah Yasin buat mereka, dan surah-surah lain, berselawat, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, iaitu la ilaha illallah, berhauqalah, ya. Hauqalah ni jarang sikit kita dengar, tapi tidak jarang kita amalkan. Kalau tasbih, tahmid, takbir, kita biasa dengar istilahnya. Kalau jom sebut hauqalah, hauqalah apa benda? Padahal kita selalu sebut. Apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Biasanya ketika menjawab azan. Dan bacaan-bacaan yang lain. Jadi gabungan bacaan-bacaan ini sebelum datangnya golongan yang selalu melarang, membid'ah dan sebagainya, tidak pernah dilarang oleh ulama-ulama mana pun. Jadi mereka keliru tentang isu maktam, berkumpul di rumah si mati, yang dianggap sebagai sebahagian daripada niyah, iaitu meratap, yang dilarang oleh para ulama. Mereka confuse dengan berkumpul untuk berzikir dan isu adakah pahala zikir itu sampai kepada si mati. Ini dua isu yang berbeza, ya. Adapun berkumpul di rumah si mati itu, hukumnya itu berubah-ubah mengikut nature, ya. Kalau memang dalam bentuk ratapan atau dianggap sebagai ratapan, maka hukumnya adalah haram, ya. Kalau perkara itu membebankan keluarga si mati, maka makruh. Tetapi kalau perkara itu menggembirakan keluarga si mati dengan adanya orang hadir, memujuk dan memberikan keteraman kepada mereka, maka itu tidak dilarang, ya. Hukumnya boleh berubah. Tapi ini isu lain. Ini isu berkumpul untuk berzikir, tidak semesti di rumah si mati, ya. Boleh sahaja, misalnya ada kematian di kejiranan kita, di Seksyen 5 ni, kita berzikir di surau, boleh. Bukan mesti di rumah si mati, ya. Jadi kalau boleh kawan-kawan kita ini faham isu itu secara jelas, ya. Ini isu mana, ini isu mana. Jangan dicampur adukkan, bimbang mengganggu proses kefahaman. Baik. Jadi bagaimana sikap tokoh idola mereka, iaitu Syekh Ibn Taymiyah, berkenaan dengan wirid-wirid, bacaan Quran, zikir dan doa ini? Syekh Ibn Taymiyah termasuk di kalangan ulama yang membenarkannya, ya. Memang ada catatan fatwa-fatwa Syekh Ibn Taymiyah ini bercanggah dengan ijma', kesepakatan para ulama, menyebabkan mendapat penolakan dan kritikan keras daripada para alim ulama yang sezaman dengan beliau. Tapi bukan berarti beliau berbeza pada semua perkara. Hanya ada dalam isu-isu tertentu, ya, Al-Imam Ibn Taymiyah ditolak oleh ulama-ulama sezaman dengan beliau. Tapi banyak isu-isu yang lain, Al-Imam Ibn Taymiyah ini masih seia sekata dengan para ulama yang lain. Ada dicatatkan dalam Majmu' Fatawa. Ya, Majmu' Fatawa ini berarti himpunan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Wa su'ila rajulin yunkiru ala ahli zikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'atun wa jahrukum fi zikri bid'atun. Ditanya kepada Al-Imam Ibn Taymiyah tentang ada satu orang lelaki. Jadi orang ini dia mengingkari orang yang melakukan zikir, ya. Bila orang berzikir, lelaki ini larang. Yaqulu lahu, lelaki ini berkata kepada orang-orang yang berzikir ini, zikir yang kamu buat ni bid'ah, dan kamu menyaringkan ketika berzikir juga adalah bid'ah. Ini isu yang ditanya kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Wa hum yaftatihuna bil Quran, dan yang dikatakan zikir yang diingkari oleh lelaki tersebut, ya, ingkar ini adalah atas perkara yang mujma' alaihi. Kita ingkar perkara yang telah disepakati oleh para alim ulama.
Ini kaedah dia. Yunkaru al-mujma'u alaihi wala yunkaru al-mukhtalafu fihi. Tak perlu kita ingkar perkara yang ulama ada khilaf. Ya. Jadi bila ada ulama yang membenarkan, berarti ada orang mungkin berpegang dengan fatwa itu. Tetapi kalau perkara yang telah ijma', sehari dua ni ada pula dicadangkan, diwujudkan pusat pelacuran. Kokolah orang-orang foreigner nanti nak lepaskan nafsu dia, bukan orang foreigner saja. Orang-orang jahat di kalangan orang Malaysia pun, orang yang baik di kalangan foreigner pun, kenapa mereka nak cari pelacur? Ini bukan isu foreigner ataupun orang tempatan. Isunya adalah jati diri orang itu. Adakah dia nak mencari ikut perkara yang dihalalkan oleh agama, iaitu nafsu itu? Islam kan tidak menyekat nafsu manusia. Tapi Islam mengatur kalau nafsu hubungan sesama lelaki wanita adalah melalui jalan perkahwinan. Jadi itu wajib kita ingkar. Bukan saja orang yang melacur itu berdosa, orang yang mencadangkan supaya diwujudkan pusat pelacuran juga berdosa besar. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Ridha dengan perkara maksiat adalah satu bentuk maksiat. Wa ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan perkara yang kufur adalah satu bentuk kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Orang sedemikian kalau ikut hukum syariat perlu diberi teguran ataupun dijalankan hukuman takzir. Ditakzir kerana menyeru kepada perkara yang disepakati haram. Disepakati dosa besar. Bahkan ada perkara-perkara yang dihalalkan kita buat ketika kita terdesak. Contohnya, kalau kita tak makan daging babi yang ada di depan kita tu, kita akan mati dan tak ada makanan lain. Hanya daging babi itu saja ada. Halal. Halal, bahkan kita kena makan untuk selamatkan nyawa. Tapi dalam bab perzinaan, walaupun dipaksa berzina, tidak halal. Biarpun dibunuh, tidak halal orang itu berzina. Jadi hati-hati. Tapi kalau berzikir, kenapa orang ini ingkar? Padahal orang yang berzikir itu membuka zikir mereka dengan membaca Al-Quran. Wa yakhtatimuna summa yad'una lil muslimin. Tadi mereka menutup dengan berdoa buat orang Islam, al-ahya wal amwat. Berdoa untuk orang Islam yang hidup dan mati, macam yang kita amalkan sekarang lah. Wa yajma'una tasbiha wat tahmida wat tahlila wat takbira wal hawqalata wa yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menghimpunkan, ada mereka bertasbih, ada kalanya mereka bertahmid, ada kalanya mereka bertahlil, ada kalanya mereka bertakbir, dan ada kalanya mereka menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan mereka juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran soalan yang diajukan kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Fa'ajaba. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah menjawab, al-ijtima'u li zikrillah wa istima'i kitabihi wa du'a'i amalun salihun. Berhimpun untuk berzikir kepada Allah dan untuk mendengar bacaan-bacaan Al-Quran dan untuk berdoa kepada Allah adalah amal yang soleh. Wa huwa min afdalil qurubati wal ibadati fil awqat. Dan amalan ini merupakan antara seafdal-afdal, sebaik-baik amalan yang menghampirkan diri kepada Allah dan antara sebaik-baik ibadah pada sekian waktu. Kerana ada ibadah, ada waktu-waktu tertentu. Macam sembahyang, dia ada waktu dia. Macam haji, dia ada waktu dia. Puasa wajib, ada waktu dia. Tapi kalau zikir, selawat, ini termasuk ibadah yang setiap waktu kita dianjur melakukannya. Jadi kata Imam Ibn Taymiyah, ini antara yang paling afdal. Fa fi sahihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah mengisyaratkan kepada dalil, kepada pandangan beliau. Kenapa beliau berpandangan begitu? Beliau terus sebut hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sekumpulan para malaikat yang sentiasa, mereka ni sayyah. Kalau bahasa moden dipanggil melancong, bukan melancong, maknanya
bergerak ke sana kemari. Ada sekumpulan malaikat itu, mereka sentiasa berpusing bergerak ke sana kemari di muka bumi. Fa idza marru biqaumin yadhkuruna Allah, apabila mereka lalu dengan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, tanadau, lalu pada malaikat ini menyeru, halummu ila hajatikum, silalah kamu itu memohon hajat kamu. Wa dzakaral hadis, lalu Al-Imam Ibn Taimiyah menyebut hadis itu secara sepenuhnya, sehingga sampai ke bahagian yang mana dalam hadis itu disebutkan wajadnahum yusabbihunaka wa yahmadunaka. Malaikat menceritakan kepada Allah Ta'ala, padahal Allah telah tahu. Bukan kata malaikat cerita itu sebab Allah tidak tahu. Ini hanya penzahiran sahaja. Allah tahu sebelum daripada malaikat beritahu lagi. Kami dapati mereka itu bertasbih kepada kamu dan bertahmid kepada kamu. Jadi ini dalil kenapa Al-Imam Ibn Taimiyah berpendirian bahawa berkumpul untuk berzikir itu termasuk antara seafdal-afdal ibadah. Wa amma muhafazatul insani ala awradin lahu minas salati awil qiraati awil zikri awil du'ai. Adapun seseorang manusia, yakni orang Islam dia ni sentiasa memelihara wirid-wirid dia. Dia konsisten buat. Memang benda itu sunat, tetapi dia konsisten. Misalnya setiap pagi dia baca wirid itu, ataupun setiap petang dia amalkan selawat itu. Ini yang diceritakan. Daripada solat. Solat di sini boleh dengan makna sembahyang. Solat juga boleh dengan makna berselawat kepada Nabi SAW. Awil qiraah atau membaca Al-Quran. Awil zikri ataupun berzikir. Awil doa ataupun berdoa. Sentiasa ada waktu-waktu orang ini mengamalkan doa. Tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Pada kedua-dua penghujung siang dan juga pada sewaktu-waktu daripada waktu malam, wa ghairu zalika, atau pada waktu-waktu lain. Tapi dia ada amal wirid. Fa hadza sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salihin min ibadillahi qadiman wa hadithan. Jadi hati-hati yang anti kepada zikir, yang anti kepada selawat, anti kepada majlis doa, kalau ikut kalam Ibn Taimiyah ini adalah anti kepada sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah, yakni jalan orang-orang soleh daripada kalangan hamba-hamba Allah, qadiman, daripada umat-umat yang terdahulu, wa hadisan, bahkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subtopik yang seterusnya, sunnah Nabi SAW termasuk perkataan baginda. Ini yang telah dilupakan oleh sebahagian daripada orang-orang yang terpelajar dalam bidang agama, tapi mungkin terlepas pandang. Bukan kata dia tidak ada ilmu, bukan kata dia orang jahil, tidak, takkan dia jahil, belajar sampai master, sampai PhD, tentu dia ada ilmu. Tapi mungkin dia terlepas pandang bila mana dia mengatakan benda ni Nabi tak buat. Saya tak amalkan ni sebab Nabi tak buat. Seolah-olah sumber hukum hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal saya pasti mereka pernah belajar dalam ilmu usul fiqh. Sumber hukum yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh jumhur ulama, bukan hanya perbuatan Nabi. Iaitu yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum. Yang kedua sunnah, sumber hukum. Jadi perbuatan Nabi SAW tu dia terpayung bawah sunnah tadi. Tapi bukan satu-satunya. Sunnah bukan hanya perbuatan Nabi. Sunnah juga merangkumi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga merangkumi pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau perkataan-perkataan yang dituturkan. Jadi sunnah ada 3 di situ. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, sunnah qauliyah, perkataan Nabi, dan sunnah takririyah, pengiktirafan daripada Nabi SAW. Kemudian ada sumber hukum yang namanya ijma', kesepakatan ulama, dan ada sumber hukum namanya qiyas, iaitu analogi, perbandingan yang sah yang dibuat antara sesuatu yang telah ada dalil hukumnya begini-begini
dibandingkan dengan sesuatu yang lain yang tak ada dalil. Tapi hukumnya ditetapkan sama kerana asas hukumnya sama. Contoh yang klasik yang mudah faham, ada dalil menunjukkan haram minum arak, tapi tak ada dalil mengatakan haram minum air ketum. Jadi bolehlah kita minum air ketum. Kena kajilah air ketum yang macam mana, apa kesan dia. Saya difahamkan ada air ketum yang kalau kita minum dia rasa bertenaga, mungkin gula dalam darah jadi stabil. Tapi ada juga air ketum yang diperang, dicampur dengan obat batuk, dicampur dengan obat nyamuk, macam-macam lah. Yang itu kalau diminum katanya jadi mabuk, hilang akal. Lalu kita kata, oh kalau macam itu haram. Mana dalil? Ayat Quran tak ada cerita air ketum. Hadis Nabi SAW tak ada cerita air ketum. Maka itu namanya qiyas. Jadi yang dikatakan sumber hukum ni lebih luas daripada hanya perbuatan Nabi SAW. Jadi kalau orang tu kata tak boleh buat, apa dalil? Sebab Nabi tak buat. Itu tidak betul. Itu kita telah terangkan dalam bab yang ke-2 At-Tarku dan juga bab yang ke-6, bahawa sumber hukum bukan hanya Quran dan Sunnah sahaja. Baik, Ustaz Mahdi menyebutkan ketika menjawab persoalan kenduri arwah Syekhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala. Jadi Syekh Nuruddin ini guru kami dan pernah datang berkuliah di Surah An-Naim beberapa kali, alhamdulillah. Dan masya-Allah tabarakallah, ketika ke Yaman baru-baru ini bersama dengan beliau disantuni oleh ulama-ulama di sana, dan mereka juga mengetahui kalau beliau itu mengambil ilmu daripada sekian ramai para alim ulama yang berada di Makkah dan juga di Mesir, kerana beliau mengaji lama di Makkah daripada para ulama yang hebat pada masa itu, seperti Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Ismail Zain Al-Yamani, Syekh Hasan Al-Mashar, Syekh Abdullah Al-Lahji dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, walaupun kita tak berpeluang mengaji dengan ulama-ulama besar ini, sekurang-kurangnya kita masih ada peluang mengaji dengan ulama yang pernah mengaji dengan ulama-ulama besar ini. Dan beliau menceritakan kalau musim haji, iaitu musim orang nak buat duit. Dan orang kata di Makkah ni berniaga bulan haji boleh kaya sepanjang tahun. Tunggu musim haji baru berniaga balik. Tapi beliau masa itu mengedepikan aktiviti tersebut untuk duduk mengaji kitab kulit ke kulit daripada guru beliau Syekh Al-Marhum Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Jadi ini pandangan beliau dalam isu kenduri arwah ini. Beliau menyebutkan bahawa sunnah Nabi SAW itu tidak semestinya apa yang Nabi SAW buat, tetapi juga apa yang Nabi SAW sebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah mengatakan afshus salam wa aqimut ta'am. Hendaklah kamu menyebarkan salam dan hendaklah kamu memberi makan. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, kita akan belajar satu bab al-amru yufidul wujub. Perintah menunjukkan bahawa benda yang diperintahkan itu wajib. Jadi wa'at'imut ta'am ni perintah. Tapi ada kalanya dia tidak sampai level wajib. Dia hanya sunat. Nabi suruh tapi tidak ilzam. Tidak sampai mengikat. Maka tidak akan sampai jadi haram menjamu makan. Ini kekeliruan yang berlaku. Kata mereka tahlil arwah itu jadi haram kerana ada jamuan makan. Tidak. Dia itu dia boleh jadi haram kalau jamuan makan itu diambil daripada harta yang haram. Misalnya diambil daripada harta pusaka si mati, sedangkan si mati mempunyai waris yang dikelaskan sebagai anak yatim. Satu orang mati, ada anak dia belum balik. Jadi anak yang kematian bapa ini belum balik, namanya anak yatim. Tapi takkanlah dia orang main ambil je, tentu dia orang dah minta izin. Walaupun minta izin daripada
orang yang belum baligh tadi untuk memberi harta dia secara percuma, izin itu tidak sah. Jadi kalau diambil juga, maka ketika itu menjadi haram jamuan makan tadi, kerana sumbernya haram. Atau menjadi makruh dalam bentuk yang mana ada elemen untuk sepertinya orang yang datang itu seolah-olah menekan tuan rumah untuk sediakan makanan, kerana itu membebankan orang yang telah terbeban. Jadi sudah terbeban dengan kematian, nak uruskan jenazah, sedih lagi. Tetapi kalau tuan rumah dengan sukarela, tidak ada elemen paksaan, guna duit daripada sumber yang halal, memang nak buat jamuan. Zaman kita ni pun ada satu cara baru yang lebih mudah. Dia tak jemput orang datang rumah pun, dia bawa makanan ke surau, ke masjid, minta pihak surau agih-agihkan. Jadi ini masih terpayung dengan at'imut ta'am. Berilah makan, hukumnya adalah sunat. Dan kalau dia niatkan jamuan makan yang dia beri itu adalah sedekah bagi pihak si mati. Sebab bila mak ayah kita meninggal dunia, atau orang yang kita sayang meninggal dunia, kita dah tak boleh bagi sesuatu yang fizikal kepada dia. Bagi duit, bagi makanan, bagi apa, dah tak boleh. Maka yang kita boleh adalah doa dan menghadiahkan pahala. Adapun sedekah bagi pihak si mati, sepakat para alim ulama tidak ada khilaf bahawa pahala itu sampai kepada si mati. Jadi yang nak jamuan makan tu dia kena faham juga. Jangan kenapa buat jamuan makan, nanti aku pula kata orang, jangan, bermasalah. Kalau tak buat jamuan makan pun tak wajib. Biar pilah orang nak kata apa. Tapi yang kita nak, kita faham. Bila kita buat jamuan makan, apa niat kita? Bersedekah kepada orang lain. Dan boleh kita itu niat bersedekah bagi pihak si mati, tidak ada khilaf. Yang ada perbincangan sampai tak sampai itu, kalau bacaan Al-Quran itu ada perbincangan. Itu nanti kita sudah bincang atau kita akan bincang. Saya tak ingat. Dalam kitab ni ada isu sampai tak sampai pahala. Baik, selesai. Perintah memberi makan di sini tidak ditakhsiskan, tidak dikhususkan tempatnya di mana, masanya bila, keadaannya macam mana. Jadi ia termasuk di dalam dalil dalil yang umum. Maka memberi makan boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Ini bermakna memberi orang lain makan pada apa yang dinamakan sebagai kenduri arwah. Mungkin istilah kenduri ini yang tak berapa sesuai. Sebab biasanya kenduri ini dia dikaitkan dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Kenduri kahwin, kenduri itu. Jadi kenduri arwah itu macam tak sesuai. Tapi kalau tengok pada hakikat, kalau kita ketepikan nama itu, ia hanyalah menjamu orang makan dengan niat tadi, tidak menggunakan duit yang haram, masih terpayung dengan perintah memberi makan. Maka mendapat pahala dan bukanlah bid'ah yang dalalah. Ada masa lagi 3 minit. Kalau nak baca fatwa mufti kerajaan Johor mungkin tak sempat. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab. Dewan dah jadi besar. Tengok ulas sini tak nampak ulas sana. Duduk sedewan kecil, tengok ulas sini nampak lagi sipi-sipi. Tak ada. Baik, saya cuba je baca. Ada masa 2 minit. Mufti kerajaan Johor Datuk Said Sheikh Alawi bin Tahir Al-Haddad, bukan mufti sekarang, mufti yang lama dahulu, rahimahullah ta'ala, iaitu pada tahun 1382 Hijrah. Dalam fatwanya dari tahun 1936 hingga 1961 yang dikumpulkan oleh Jawatan Kuasa Lujnah Fatwa Jabatan Mufti Negeri Johor menyebutkan seperti berikut. Soalan: apa hukum memperbuat kenduri? Dia gunakan istilah kenduri 3 hari ataupun 7 hari ataupun 14 hari dan 40 hari dan 100 hari di rumah mayat. Jadi kena faham istilah rumah mayat bukan rumah mayat dekat hospital loh. Itu siapa nak pergi buat kenduri kat situ? Orang masuk hospital pun tak beri nak buat kenduri kat rumah mayat lah. Maksudnya rumah yang berlaku kematian. Itu soalan dia. Jawapan pada kuliah yang akan datang. Hadza
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kunna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.